opening up di sessions lah untuk batch kali ni. Right, boleh? Dr. Akam ada di talian? Ya, okey. Right, Sekejap, so saya terima kasih. serahkan majlis kepada Dr. Akam lah untuk teruskan. Terima kasih Nah. banyak Tuan Nijat, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih banyak kepada tuan-tuan dan puan-puan di mana saja yang berada, di mana saja tuan-tuan berada. Saya tengok senarai kedatangan ataupun senarai peserta mencakupi Perlis sampai ke Sabah. Semua negeri ada, alhamdulillah, dan saya ucapkan terima kasih banyak kerana meluangkan masa pada malam ini untuk bersama-sama kita dengan satu taklimat yang permulaan lah, yang agak penting untuk apa nama ni, perjalanan tuan-puan selama 20 hari lebih kurang selepas atau memulai pada besok. Dan nama saya Muhammad Kamil Cik Munaim, seperti dimulakan oleh Tuan Nijat tadi, dan sekarang CEO MegaIT Academy. Alhamdulillah, penyataan kali ini juga tertinggi yang kita dapat sehingga mencapai 170 orang lebih. Dan walaupun sekarang 130 nak pergi ke 140 dah, tapi ada ramai lagi yang mungkin belum dapat masuk ataupun akan masuk kemudian, ataupun kalau tidak masuk pun kita ada rakaman yang mana kita akan letak semula dalam LMS nantilah. Baik, saya mengeluarkan kedatangan tuan-tuan dan perempuan semua di mana saja berada, dan kami di MegaIT Academy. Okey, dengarkan suara? Okey, dengar. Okey. Seorang tak dengar ni, Cik Simah ni. Di MegaIT Academy sangat berbesar hatilah untuk memberi perkhidmatan sekali lagi kepada tuan-puan ambilan keempat November 2023. Ambilan keempat November 2023. Jadi baik, saya terus mula dengan sedikit pengenalan tentang MegaIT Academy terlebih dahululah, seperti mana yang tuan-puan mungkin dah pun explore. Mungkin juga dalam kalangan tuan-puan ni ada yang datang kali kedua ataupun kali ketiga bersama MegaIT Academy. Saya rasa ada juga yang datang daripada Unimap, memang dah biasa dengan program kita. Inilah website MegaIT Academy, megaitacademy.com. Secara ringkas, kita ditubuhkan MegaIT Academy pada tahun 2019. Tetapi sebelum itu kita adalah consulting engineer. MegaIT Consult Sdn Bhd ditubuhkan pada 1998. Jadi lebih kurang 25 tahun berada dalam pasaran, dan kebanyakan pemegang saham ataupun apa nama ni, perekat shareholder adalah jurutera profesional lah. Jadi di sini saya kenalkan dulu, ini corporate profile, program brochure dan company information semua ada dekat sini. Tuan-puan boleh klik saja akan sampai. Tapi saya tidak akan pergi detail untuk benda ni sebab bagi saya tuan-puan boleh baca sendiri. Ini kita punya profile, di situ ada sedikit pengenalan tentang program kita dan apa yang kita buat lah. Management team, semuanya adalah IR kecuali seorang datuk di bahagian PTD lah. Kemudian kita punya jaringan akreditasi dan juga collaboration, achievement yang kita dah buat sejak tahun 2019, dan our products lah, our product full course sekarang salah satunya yang ini. Kita juga ada program profesional dengan Unimap, luncheon webinar setiap minggu, OTHM qualification, UK based certification, FAM specialist, halal program, grant, in-house training dan juga macro credential. Jadi saya kenalkan secara seminta lalu, tuan-tuan boleh baca nanti. Kemudian malah kalau pergi ke pejabat kami di Sungai Petani ataupun di Shah Alam, yang ni boleh dapat secara hard copy lah. Boleh dapat secara hard copy. So dalam ni ada semua sijil pendaftaran kami sebagai penyedia latihan, dan kita menjadi penyedia latihan pada semua apa nama ni, agensi yang penting lah. Jadi saya tidak akan go through by one sebab tuan-puan memang boleh baca sendiri. Dan selepas pada ni kita ada program brochure dan juga company information. Kalau tuan-puan nak baca, kita juga ada sediakan dalam website untuk dibaca bila-bila masa diperlukan lah. Jadi semua maklumat tentang syarikat dari segi pendaftaran syarikat, SSM-nya, HRD Corp-nya, jabat custom-nya, CIDB, perakuan pertolehan bagi program ini berada secara publik dalam website kami. Jadi tidak perlu risau tentang apa nama ni, tentang pendaftaran kami, semuanya lengkap dengan semua yang ada lah. Dan juga kita ada juga pendaftaran sebagai penyedia latihan dengan pembenaran tabung, dan juga kita ada sekarang ni lebih kurang 11 hak cipta. 11 hak cipta di bawah MegaIT Academy sendiri, yang mana kita apa nama ni, sediakan untuk akses kepada tuan-puan. Kita selain itu kita juga tunjukkan apa rekod dari segi pencapaian dan achievement yang kita dapat sejak tahun 2019 tersebut. Okey.
Dan sini satu lagi saya tak katakan program brochure. So 3 benda penting ada kat sini. Bagi segi pendaftaran, kita approve center registered certificate training provider untuk semua agensi ni lah. CAPE sebagai company affiliate dekat bawah ni. Company affiliate di bawah Chartered Association of Building Engineers di UK. Kita affiliate company dengan Chartered Association of Building Engineers, maka program ini juga ada CPD daripada CAPE. Jadi UK CPD ada kat sini lebih kurang 6 kalau tak salah saya, ataupun 8. CPD CAPE ada di sini. Kemudian OTHM qualification program yang breachable. Breachable ni maknanya boleh mendapatkan pensijilan secondary daripada kerangka kelayakan yang lain. Kerangka kelayakan Eropah. HRD Corp, of course kita training provider, dan tuan-puan boleh juga mendapatkan apa nama ni apa panggil dia, potongan levy ataupun subscribe kepada levy, MOF pendaftaran, CIDB pusat latihan, MBOT juga 6 mata. Kita juga ada dalam pusat latihan bagi SCDN, PBT Amali, Perbadanan Tabung, dan juga di Somalia ni di Central Africa. Dan selain daripada itu, fokus kita adalah pada program TVET seperti mana yang tuan-tuan tahu, melalui TVET pembinaan. Sekarang adalah masanya, malamnya lah, untuk kita cerita tentang program TVET pembinaan. Jadi ini website kita yang tuan-tuan boleh attend sendiri kemudian. Program-program kita dianugerahkan mata-mata CPD. Tadi dekat backdrop tadi ada. Saya terlupa nak add backdrop. Semua mata CCD, MBOT, Board of Engineers, RISM, CAPE, satu lagi apa? CIDB, CCD. So ada 5 mata CPD dalam program yang selama 20 hari ni tuan-puan akan diberikan sijil dengan 5 mata CPD tadi. Jadi untuk program ini kita duduk di CIDB full course, yang mana inilah akses kepada ada kat sini ya, CPD. Inilah akses kepada tuan-puan untuk hadir pada malam ini. Mungkin tuan-puan yang attend sendiri ataupun didaftarkan melalui majikan. Jadi majikan akan melihat kepada apa yang ada di sini. Maknanya boleh ambil sebagai bahan bacaan selepas pada ni lah. Dari segi harga juga kita very transparent ada kat situ. Malam ini, registration start mereview malam ni lah, 6 November 2023. Kita akan mula secara online besok dan kita akan tamat pada 20 hari kemudian, 27 November 2023. Estimate result antara 6 ke 12 bulan. Jadi bercakap tentang result ni, saya kena jelaskan kat sini, di bawah kata orang tu bidang kuasa pihak CIDB sepenuhnya. Dan saya perlu juga maklumkan ada result daripada bulan 2 hari tu masih belum dapat sampai sekarang bulan 11. Jadi tuan-puan kena bersabarlah. Itu keadaan yang berlaku di CIDB lah. Jadi kita akan laksanakan 2 bahagian, latihan dan penilaian. Penilaian tu akan dilakukan oleh CIDB. Saya akan tunjukkan surat tu nanti. So di sini ada semua eligible criteria, requirement, CPD point, pre-registration form, CIDB application form, method of payment, schedule of online class, mode of class assessment, approval letter, CIDB, completion certificate, SKKP. Saya tunjuk completion certificate, saya tunjuk dulu. Sijil tamat latihan. Di sini semua mata CCD kita berikan beserta dengan nombor ataupun nama-nama modul. Ini dikeluarkan oleh Megajati. Dan ada satu sijil lagi akan dikeluarkan oleh pihak CIDB, SKKP, subject to pass the all assessment lah. Subject to pass all assessment, tuan akan menerima sijil SKKP daripada CIDB terus kepada tuan. Jadi kat sini ada perbezaan, ada 2 skop berbeza lah. Ini sijil SKKP daripada CIDB yang akan diterima bagi semua calon yang melepasi penilaian CIDB. Okey. Proposal paper ada kat sini, OTHM qualification ada kat sini. Baik, satu benda yang saya ingin sampaikan di sini pada malam pertama kita jumpa ni, yang pertama adalah program yang tuan-puan attend pada kali ini, seramai 170 orang lebih ni yang ada pada program ini adalah breachable. Dia boleh di-breachkan terus melalui European Qualification Framework, direct pergi ke Qualification Framework UK. Jadi sijil ni kita setarakan dengan UK terus, dia akan pergi ke bridging course inilah. Tapi bridging course untuk tuan-puan tidak perlu lagi ambil sebarang modul tambahan. Yang saya boleh jelaskan hanya bayaran tambahan. Saya cakap terus terang. Bagi mereka untuk optional mendapatkan satu lagi pensijilan melalui kerangka kelayakan Eropah yang lain. Sijil ni adalah back to back. Maknanya apa yang ada di CIDB sekarang, kita apply direct kepada UK dan di sana ada sijil yang akan kita keluarkan melalui kerangka yang lain. Ini sijilnya. Ini gambar convocation yang kita baru lepas dan ini harga sijilnya untuk pendaftaran bridging. Bridging maknanya tidak perlu buat apa-apa. Terus contact kita, mungkin nanti kita akan remind dan dapatkan sijil OTHM sampel dekat sini. Sijil OTHM yang kita akan dapatkan melalui kerangka yang lain. So di OTHM kita akan dapat satu tahap lebih tinggi, itu Certified Construction Project Management level 7
dan dia berada di European Qualification Framework, kerangka kelayakan Eropah. Dan satu lagi adalah saya tunjukkan juga transkrip dia. Di sini ada, ni bukan ni saya punya CDJ sendirilah. Dia ada European Credit Transfer System. So tajuk ni saya jelaskan pada malam ini bagi mereka yang rasa ingin bridge secara direct. Bridge secara direct maknanya just maklumkan kepada sekretariat, CJL program yang sedia ada jalan macam biasa. Penilaian yang kita buat dalam LMS diterima sepenuhnya. Kita cuma perlu hantar markah tuan-puan terus ke UK untuk mendapatkan CJL ni. So once dah dapat CJL ni nanti, insya-Allah tahun depan terus pergi ke convocation yang kita biasanya buat pada bulan 9. Ini bulan 8 tahun 2021, 2022 dan bulan 9 pada 2023 yang baru lepas bulan September itu. Jadi takat ni dulu untuk pengenalan tentang Mega IT Academy secara ringkas, program CIDB, CSQF, Construction Skill Qualification Framework, bridgeable into OTHM, United Kingdom, UK based European Qualification Framework Certification, dan juga sekarang saya nak tunjukkan satu surat untuk tuan-puan khas untuk program pada malam ni lah. Lepas surat ni saya akan berhenti ya. Okey, surat ni dikeluarkan oleh CIDB pada 21 Disember 2022, maknanya hujung tahun sudah. Hujung tahun sudah untuk digunakan sepanjang tahun 2023 ni. Digunakan sepanjang tahun 2023 ni maknanya perubahan pelaksanaan program pentolehan dan penyeliaan dan pengurusan tahap 3 hingga tahap 6 CIDB. Pihak kami ingin memaklumkan berkaitan ketetapan pelaksanaan bla 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 tu, boleh baca, menyelaraskan kaedah pelaksanaan program berkaitan berdasarkan kepada kerangka CSQF, Construction Skill Qualification Framework. Perubahan ini melibatkan perkara berikut. Nama kaedah sekarang yang kita masuk adalah kaedah 1B, penilaian. Kaedah yang kedua ni, yang ni saya clearkan, tak ada masalah. Oh, sorry, 1A merupakan kaedah penilaian yang dilaksanakan oleh latihan oleh PLB, telah ditaudiahkan oleh CIDB Malaysia dan penilaian diuruskan oleh CIDB Malaysia. Maksudnya semua penilaian akan melalui CIDB Malaysia. Okey. Dan perubahan kadar yuran, yang ini termasuk yang ini termasuk dalam kos yang tuan-puan telah invest dalam program ni. Ini termasuk. Sekarang ada satu lagi kadar yuran yang tidak termasuk, iaitu yuran sijil. Yuran sijil dibayar terus oleh calon kepada CIDB setelah sijil dikeluarkan ataupun sebelum mengeluarkan sijil lah. Ini yuran persijilan, yuran persijilan. Maknanya yuran bahagian sini, bahagian yuran penilaian ni semuanya ditanggung dalam kos ini. Yuran persijilan akan ditanggung persijilan. Betul tak? Yuran persijilan baru. Kadar baru. Ni kadar lama tak ada, kadar baru. 200, 250, 300 ni. Baca yang ni kadar baru. Tahap 4 yang ni ditanggung, 200 ni ditanggung, 200 ni ditanggung. Bahagian kadar baru tahap 4, 200.5 ini ditanggung oleh calon. Maksudnya bila calon menerima sijil ataupun dimaklumkan oleh CIDB kata dah dapat sijil, pembayaran ini perlu dibuat oleh calon terus ke kaunter CIDB untuk mengeluarkan sijil. Yang ni di luar skop Mega IT Academy dan di luar skop program ni lah. Jadi bear in mind lah, ada satu kos yang tuan-puan kena bayar terus ke kaunter CIDB setelah sijil dimaklumkan siap untuk dikeluarkan sijil. Lain-lain tak ada apa. Bahagian penilaian ni masih lagi skop Mega IT Academy. Masih lagi skop kita di bawah kos kita lah. Bahagian ini saja ditanggung oleh calon. Sebab kita tak dapat kontrol lah proses ni. Sijil ni tidak dapat kontrol. Seperti mana saya sebutkan tadi, ada calon kita daripada bulan 2 masih belum dapat sijil sehingga sekarang bulan 11. Jadi kita tolak skop itu dalam kita punya costing. Supaya kita biarkan calon berurusan terus dengan CIDB untuk mendapatkan sijil mereka masing-masing. Tu terpulang kepada pengurusan CIDB lah. Berkat kuasa 1 Januari 2023 tahun lepas lah. Jadi sekarang kita berada dalam tahun ini. This is current lah untuk dikuatkuasakan. Jadi kalau kat sini adalah senarai PLB, so Mega IT Academy ada kat sini lah. Mega IT Konsak ada kat sini lah. Kita pakai nama Mega IT Konsak untuk register pada tahun tersebut. Okey, baik. Dan saya nak baca sekali lalu prosedur pelaksanaan program pentolehan penjagaan pengurusan penjagaan latihan betulan 1A, di mana ditafsirkan sebagai latihan. Sekarang ni kita hidup dalam melalui latihan dan penilaian. Maknanya lepas ni ada penilaian. Bahagian latihan akan dibuat oleh MJA Mega IT Academy, bahagian penilaian akan dibuat oleh CIDB secara terus. Tapi Mega IT Academy akan membuat facilitation lah untuk memaklumkan bila tarikh penilaian. Kita akan maklumkan pada CIDB kita dah ada calon. Kita akan maklumkan pada CIDB kita bersedia untuk bayar tadi yuran 200, yuran penilaian 200, 250, 300 tadi tu. Dan kita beritahu kat CIDB bahawa kita dah ada calon macam sekarang ni lah. Kita maklumkan ni semua calon, ini semua adalah kos yang kita dah sediakan. Kita akan bayar satu
trigger kepada CIDB dan dari situ CIDB akan memanggil calon. Mungkin melalui kita dan juga mungkin direct kepada calon saja. Okey, program penyelidikan pengurusan tahap 4 hingga tahap 6, penyelidikan ini ya, tahap 4 CSS, CTMO, FME, kita ada ke semua calonnya. Nanti mungkin Cik Ijat akan beritahu perincian berapa orang CSS, berapa orang CTMO, berapa orang FME. Program pengurusan CCM, FMM, SCM ni kita tak buat, dan juga CCPM tahap 6. Yang dia akan dimaklumkan kejap ini. Pelaksanaan program adalah PLB secara package, physical atas talian ataupun hybrid. So kita buat atas talian sepenuhnya lah. Penyampaian kita atas talian sepenuhnya. Modul latihan, okey baik. Dalam modul latihan ni telah pun diset oleh CIDB selama, bukan selama, CSS 8 modul, CTMO 10 modul, FME 9 modul dan seterusnya sampai CCPM 16 modul. Dan bilangan hari yang diletakkan oleh pihak CIDB adalah antara 11 sehingga 20 hari. 11 sehingga 20 hari. Tetapi pihak kita mengambil langkah untuk menyeragamkan 20 hari maksimum walaupun CSS hanya 12 hari. Tujuan dia kita nak bagi lega sikit lah. Calon-calon CSS akan lega lah, dia ada 8 modul untuk dibuat dalam masa 20 hari berbanding calon CCPM 16 modul dalam masa 20 hari. Jadi calon CCPM kita anggap lebih superior dari sudut pengalaman dan juga kebolehan serta kelulusan dia. Jadi ambil maksimum 20 hari, semua calon kita letak dalam tempoh yang sama supaya kita tak perlu habis awal, tak perlu tengah-tengah jalan berhenti dan sebagainya. Jadi tempoh ni kita dah register dengan CIDB sebagai 20 hari latihan. Format penilaian untuk CSS, TMO, FME tahap 4 hanya KA saja, knowledge assessment. Format pengurusan yang lain-lain adalah KA dan PA. KA adalah quiz, PA adalah assignment. So ada 2 penilaian bagi tahap 5 dan 6, satu penilaian untuk tahap 4. Program tahap 4. Jadi tuan-tuan kena tahu tuan-tuan tahap mana sekarang ni. Ambil program apa? Kalau CSS tahap 4, CTMO tahap 4, FME tahap 4, CCM tahap 5, FMM tahap 5, CCPM tahap 6. Okey. Okey. Permohonan peserta ni dah lepas sampai kat sini dah. Pelaksanaan oleh latihan PLB memastikan pentaulihan sebagai PLB masih dalam tempoh sah. Jadi tuan-tuan boleh dapatkan CJ kalau perlulah. Tapi kita memang sah. Tak ada masalah apa. Tadi saya dah tunjukkan. Part tadi PLB perlu mengemukakan permohonan melalui surat. Kita dah kemukakan kepada surat sebab tu kita buat pada malam ini. Perlu melaksanakan latihan berdasarkan ketetapan CIDB dari segi penggunaan modul dan tempoh latihan. Penggunaan modul 100% adalah modul CIDB. Tempoh latihan kita comply. Maknanya CCPM 20 hari comply. CSS sepatutnya 12 hari. Kita buat 20 hari, comply juga. So dua-duanya comply. Tarikh kadar yuran latihan dikenakan adalah ditetapkan oleh PLB lah. Maknanya kadar yuran ditetapkan oleh PLB. Pelaksanaan. CIDB akan menentukan seperti berikut tarikh dan masa penilaian. Yang ini bahagian sini melalui pelaksanaan penilaian sepenuhnya dilaksanakan oleh pihak CIDB. Dia akan melantik dan menentukan seperti berikut tarikh dan masa penilaian. Berdasarkan 3 batch sebelum ini, CIDB akan memaklumkan kepada semua 19 pejabat CIDB negeri yang terdekat untuk tuan-puan hadir di mana-mana pejabat CIDB. Itu berdasarkan 3 ataupun 2 sebelum ni sebab ada satu lagi batch belum lagi exam. Ada satu batch lagi bulan 8 punya kalau tak salah saya. Belum lagi buat penilaian. Sekarang dah bulan 11. Sekarang batch tuan-puan akan masuk sekali dengan kumpulan yang itulah yang belum dibuat penilaian. Tapi 2 yang sebelum tu, bulan 2 dan bulan 5, semua penilaian dibuat di pejabat CIDB yang terdekat. Maknanya walk in ke pejabat CIDB, tarikh yang ditentukan, masa yang ditentukan, di mana-mana pejabat yang tuan-puan pilih sendirilah. Lokasi penilaian, pemeriksaan ataupun pemeriksa kertas jawapan akan dilantik oleh CIDB. Set soalan penilaian juga akan dipilih oleh CIDB. Tetapi kita membuat latih tubi yang agak intensif. Sebab tu latihan ni walaupun dalam bentuk online, tetapi latih tubi dia adalah untuk membantu kita menjawab set-set soalan penilaian yang mana kita ada dalam databank kita lah. Yang kita ada dalam kita punya databank. Bank soalan kita. Proses yang ini akan difasilitasikan oleh tenaga pengajar lah. Proses pelaksanaan penilaian akan dilaksanakan di akhir latihan setelah peserta menamatkan keseluruhan modul. Yang ini kita maklumkan kepada CIDB, CIDB akan maklumkan tarikh. Penilaian berdasarkan format penilaian ditetapkan oleh untuk setiap program pentaulihan perlu mengemukakan dokumen yang ini kita akan kemukakan. Bahagian yang ini memang kita akan kemukakan untuk membolehkan tuan-puan hadir ke dalam penilaian CIDB yang dipanggil yang akan dipanggil nantilah, yang akan dipanggil oleh CIDB nanti. So yang ini kita akan serahkan yuran penilaian seperti yang disebutkan tadi, semua program adalah RM200 yang ini terkandung ataupun termasuk apa yang tuan-puan telah bayar.
Ya. Apa yang tuan-tuan telah bayar, kalau yuran kita tadi 2,800, 200 kita dah letak dalam ni. Jadi maknanya Megajati yang akan bayar kepada CIDB secara terus. Sebab tu yuran dibayar kepada CIDB Malaysia adalah yuran penilaian. Dia ada satu lagi yuran, yuran pensijilan. Yuran tu tuan-tuan dimohon untuk bayar sendirilah. Sebab hilanglah kita punya kontrol. Kontrol selepas dapat latihan, dapat tarikh penilaian, kita pergi penilaian, kita jawab penilaian, tuan-tuan punya soalan jawapan tu akan diuruskan oleh CIDB sepenuhnya, sehinggalah selesai marking, dapat markah, dan CIDB keluarkan surat, maknanya time tu dia akan minta yuran pensijilan. Maknanya pembayaran sijil itu diuruskan oleh setiap calon sendirilah. Maknanya di luar daripada skop kami lah. Saya perlu jelaskan yang itu. Syarat persijilan peserta, kaedah latihan dan penilaian perlu hadir. Yang ini syarat. Okey, kita baca. Perlu hadir latihan ke semua modul pembelajaran mengikut program, perlu menduduki KA semua pelayan program, perlu menduduki PA bagi semua pembelajaran bagi program pengurusan. Perlu mendapat kelulusan lulus 70% dan ke atas. Nanti ni Cik Ijat akan cerita 70% tu macam mana. Boleh mengulang mana-mana modul yang belum lulus. Yang ni jika ada keciciran modul yang tidak lulus lah. Dan berdaftar mana-mana PLB mengikut latihan semula ataupun boleh mengikuti penilaian dengan menghubungi pihak CIDB Malaysia, wajib lengkapkan modul dalam masa 1 tahun dari modul yang pertama diambil. Maknanya setahun, maknanya kita start pada esok 7 hari bulan, maknanya sehingga kalau ambil secara modul, ambil isu satu lah. Tapi kita dah buat 20 hari, so tak ada isu. Yang dimasukkan dengan wajib melengkapkan semua modul ni, contoh kita ada 8 modul untuk CSS sebagai contoh. Tiap-tiap bulan kita ambil satu. Bulan ni ambil satu, bulan depan ambil satu kalau ditawarkan. Bulan satu ambil satu, maknanya kita akan ambil 8 bulan ke depan. 8 bulan ke depan maknanya kita ada setahun lah masih dalam tempoh setahun, maknanya itu diambil kira lah. Kalau dah lepas bulan 12 tahun 2024, modul last kita tertinggal, tak boleh kira dah. Sebab dia ambil kira modul pertama yang kita ambil pada masa bila. Itu maksud untuk perenggan yang terakhir ni. Pemakluman surat oleh CIDB sepenuhnya, surat pemakluman keputusan, transkrip beserta komputer, surat pemakluman keputusan, transkrip dan SKKP, sijil kompetisi kemahiran pembinaan CIDB. Yuran persijilan, yang ni yang saya sebutkan tadi, yang ni dijelaskan oleh calon terus ke kaunter CIDB. Bayar terus ke kaunter CIDB, dapat resit tu praktis sebelum ni lah. Resit tu email ataupun surah balik kepada pejabat CIDB untuk pengeluaran sijil. Jadi itu praktis yang dibuat oleh pihak CIDB Malaysia setakat kali ni lah. Baik. Jadi ada sedikit carta alih. Mula pendaftaran CIDB peserta melalui CIDB. Sekejap saya ni boleh tengok ke sekarang ni? Ini nampak? Nampak, nampak. Nampak? Okey, baik. Sebab saya lupa nak conteng tadi. Saya boleh conteng sikit. Sekejap. Okey. Sini . Okey. Okey. Kita masih punya dan draw. Okey. Mula. Tak ada isu. Pendaftaran CIDB tak ada masalah. Surat pemakluman pun dah keluar. Menyemak permohonan peserta dan mengeluarkan surat pemakluman. Pemakluman peserta layak. Okey, yang ini akan keluar kemudian. CIDB. Pembayaran yuran latihan. Yang ini dibayarkan oleh PL. Bayar, tak ada masalah. Bayar terus kepada PLB. Kita buat sekarang. Menjalankan latihan. Yang itu dia. 7, 11, 20, 23. Membuat permohonan pada CIDB Malaysia untuk menjalankan sesi latihan yang ni kita dah buat. Dr. Akam, boleh Ya, sila. tukarkan skrin? Tukarkan skrin. Uh, yang Dr. Conteng tu tak ada? Ya ke? Alamak. Okey, sekejap kan. Dekat satu lagi. Share screen satu lagi tak? Okey. Sorry tu. Yang ni Tu. Ada bagi Dr. Conteng. Okey. Menghantar surat pemakluman yang ni kita akan keluarkan menjalankan latihan pertolongan CIDB masih sah pengajar bertauliah merekam modul disahkan oleh CIDB Malaysia sepenuhnya. Itu tak ada masalah. Jadi laporan latihan yang ni kita akan bagi kepada pihak CIDB, pihak MJA, laporan yuran latihan dan syuran penilaian. Sebabkan laporan latihan dan yuran penilaian yang ni akan dibayar oleh Megajati. Penilaian peserta. Okey, kat sini kita tukar. Penilaian peserta mulai daripada sini. Ini adalah skop CIDB .
Yang atas ni skop MGA. So kita akan laksanakan sepenuhnya skop di atas tu. Skop di bawah ni semua skop CIDB. Laporan dan penilaian pemakahan pemakluman keputusan dan akhirnya tamat lah. So kat sini lah yang ada satu lagi, saya ulang lagi sekali, yuran sijil. Sijil ini by calon lah. Tak maaf tulisan borok banyak juga lah. Yang ni by MGA. Okay. Clear kat situ. So ini proses prosedur yang ada di dalam kita punya latihan pada mulai besok lah. Mulai besok. Nanti kita akan go lebih detail. Okay. Yang ni syarat. Yang ni saya rasa dah tak ada isu sebab tuan-tuan dah sampai sini. Maknanya yang ni dah lepas. Dah obsolete by event lah. Dah disemak ke semuanya. Ni tak ada isu. Tak ada isu. Okey. Tapi saya nak sentuh juga tentang PO. Dalam program CIDB sekarang, kita main satu kriteria yang agak penting. Nama dia program outcome. Tapi akan disentuh dengan lebih detail pada setiap program nanti. PO CSS, PO FME, PO bagi CTMO, PO bagi CCM, PO bagi FMM, dan juga PO bagi CCPM. SCM, satu lagi. Dan juga bagi CCPM. Ini last kali CCPM. Okay. Dan ini surat yang saya rasa juga akan ada dalam kita punya LMS nantilah. Saya sebut LMS banyak kali. Tapi sebenarnya LMS, Learning Management System, dia hanya portal bagi setiap kita akses ke dalam nota-nota dan juga pre-recorded video yang telah kita letakkan dalam portal. Maknanya tuan-tuan dan perempuan ada masa sendiri untuk masuk ke dalam LMS yang akan ditaklimatkan kemudian lah. Saya tak mau sentuh sekarang. Saya dah ambil masa lebih kurang setengah jam untuk cerita tentang dua perkara penting. Satu, cerita tentang Megajati tadi secara keseluruhan, pensijilan kita, mana nak dapat kita punya brochure, mana nak dapat kita punya buku apa tadi, corporate profile, kat mana program ni kita letak supaya tuan-tuan boleh pilih apa yang diperlukan daripada website tadi. Kemudian kita sentuh tadi tentang surat inilah untuk memberitahu tentang bagaimana pelaksanaan yang akan dilaksanakan. Jadi sekarang ni kalau ada apa-apa soalan bahagian sini, tuan-tuan boleh tanya sekarang lah kot. Tanya sekarang kalau ada, silakan jika ada, sebelum saya pass balik semula pada Tuan MC. Apa itu attendance minimal attendance itu requirement? Attendance Betul. Pasal Okey, sekarang untuk kita ada kursus 20 hari kan. Jadi okey, compulsory semua mau hadir ataupun dia berapa persen minimum. thank you sir. Okey, attendance kita ukur berdasarkan punch stamp punch. Kita esok pagi sebelum pukul 8 atau lebih kurang pukul 8 lah, before 8:30, dalam grup akan bagi tahu satu link untuk punch attendance. Satu link. So tuan just tekan kat situ, masuk link tu dan punch your attendance there. So your punya timestamp akan keluar dekat kita punya sistem. Yang tu by routine for 20 days. By routine for 20 days. Hanya punch masuk saja. Punch keluar tak ada. Punch masuk saja pagi-pagi sampai kita anggap pagi tu hadirlah. Kemudian kerja semua macam biasa, tak ada isu, tak ada masalah sebab kita anggap kerja juga adalah satu latihan dalam sistem ni. Sebab tu program ni dipanggil, saya tulis sini RPLE, Recognition of Past Learning Experience. So memang akan ambil kira pengalaman kita dalam program ini. Sebab tu KA dan PA mengambil kira pengalaman kita lah. Jadi untuk attendance hanya punch every day, ikut maklumat yang akan diberikan dalam grup WhatsApp. Okey, yang tu tak ada apa-apa. Kita tak akan check tuan-tuan kat mana semua, tak akan check. tak perlu check. Sebab adapter dia profesional. Kita dah semua dah bekerja. Lagi soalan lain sila kalau ada. Okey, tak apa. Saya berhenti dulu setakat ini. Self learning. Sekarang ya. ni self learning ada macam itu dia ni kan jadi akan sediakan itu course note lah, sendiri belajar lah. Right. Portal sendiri belajar, nanti akan ada taklimat. I think malam ni juga akan ada taklimat untuk penggunaan portal tu tadi. Tuan, Yes, sir. quiz
Kuis setiap hari ke tuan? Okey, kuis bergantung kepada teachers, bergantung sebab tapi kita dah ada dalam jadual. Dah ada dalam jadual tapi bergantung pada teachers dan juga bergantung kepada program lah. Ada program yang 8 modul, mungkin 2 hari dia akan minta hantar sekali. Program yang mungkin 16 modul mungkin lebih kerap lah. Cuma ikut saja apa nama ni timetable yang kita bagi sebab bila kata kuis tu dia lebih kepada latihan untuk kita latih to be saya sebutkan tadi. Latih to be sebab nanti bila pergi ke CIDB ujian yang sebenar, ujian sebenar kita pakai type ke tulis tangan? Tulis tangan lah. Zack, Salih. Tulis tangan kot lah. Ya, tulis tangan. Tulis tangan lah. Ujian sebenar dah tulis tangan. Maknanya your handwritten. CPM tekak ni 4 hari dia punya penilaian. Menggunakan semua 16 modul. Tetapi tujuan kita buat latihan, latih to be di dalam LMS untuk memberi pendedahan dan juga membiasakan tuan-tuan dengan soalan sebenar. Nak membiasakan dengan soalan sebenar. Okey, ada soalan kat sini. LMS portal need to create own account. No need, we will create for you, sir. Miss Stacy, we will create for you. So you are getting the link to access your LMS. I think by tonight also. Then but you can explore tomorrow lah. Or else I will show you some of the example after this. Kalau tiap hari punch lambat 1 jam tidak ada masalah. Tidak masalah. Make sure punch sajalah. Make sure punch saja. Sekejap, saya akan sharekan satu satu ni lagi. Just untuk show LMS secara umum lah. Sebelum nanti mungkin akan diberitahu dengan lebih jelas. Saya akan tunjukkan beberapa benda kat sini. LMS, login with email. Yang ni akan dikeluarkan oleh pihak sekretariat. I think akan dapat cepat lah. So this is our access to our LMS. Sebagai contoh, tuan akan ada salah satu daripada inilah. Saya ada semua lah. Saya access, saya ada semua sekali. Program ni sebagai contoh. Di atas ni kita letak semua akta yang berkenaan yang kita akan pakai dalam kelas. Recorded kelas kita ada kat sini. Kemudian kita ada modul 1 sebagai contoh. Masuk sini, di atas ni ada slide, di bawah ni ada video rakaman. Di bawah ni ada video rakaman. So, hanya bergerak ke depan. Ada plain text macam ni. Dan okey, untuk tujuan tu saya minta tuan-tuan jangan baca macam kita baca surat khabar lah. Kalau boleh buat nota sampingan lah. Buat nota sampingan. Dan saya sangat suka kalau tuan-tuan dapat buat nota jenis apa tu kita panggil? Apa nama nota tu? Footnote. Bukan footnote. My map. My map. My map. Saya cuba cari. Kita ada tak my map dalam ni? Ni. Ini semua tugasan mind map kita punya calon-calon sebelum ini. Boleh nampak? So ini salah satu lah. Level 6. Saya cuba tengok ada yang bagusnya. Sihan. Saya ingat lagi nama dia. Mind map. Sekejap. Okay, ni dia dekat ni. Tugasan mind map ni. Yang ni saya akan bagilah. Senang cerita. Nanti saya akan share terus lah. Ambil satu contoh untuk kita buat mind mapping macam ni. Supaya dia jadi ada kerja, kata orang tu tangan sikit lah. Kita panggil apa? Psychomotor punya pergerakan lah. Kalau tak nanti kita belajar dia macam tengok wayang masuk keluar balik. Dia tak masuk, dia tak lekat. Tapi yang paling penting sebenarnya adalah latih to be. Latihan. Latih to be untuk menjawab. Sebab saya yakin tuan-puan sudah pun ada banyak pengalaman. Banyak pengalaman. Sebab tu boleh attend kelas ni. Sebab kita buka bukan untuk freshie. Memang kita buka untuk yang dah bekerja, yang dah ada pengalaman. Jadi mind map ni sangat penting untuk dijadikan praktis lah. Untuk buat nota sedikit sebanyak. Jadi kita lebih faham dengan jelas dengan apa yang kita akan buat. Okey, baik. Ada lagi soalan? Saya tak mau terlalu ambil masa, sangat panjang lagi. LMS buka 24 jam sehari. Maknanya kalau boleh bangun pukul 3 pagi nak belajar pun tak ada masalah. What the candidate of pass from the assessment CIDB? Okey. Passing rate dia berbeza mengikut tahun. Sebelum ni kita buat proceed. Okey, sebelum saya jawab soalan tu, baik saya tunjuk yang ni. Learners, alumni. Ni tuan-tuan boleh pergi sendiri. So di bawah ni ada kita punya list of alumni. Okay.
daripada 2019 sampai 2022 nanti Salihin tolong update ni. Rasanya adalah untuk 2023 result dah mula keluar kan. Update ni kita punya ni untuk sebab 2023 Februari result belum keluar habis. Ada lagi 1-2 program yang belum keluar result. Alumni Megati Academy boleh cari kat sini dan kita letak semua maklumat alumni kita yang dah complete dekat sini, yang pending result ada kat sini. Jadi lepas daripada ni tuan-puan punya batch 4 2023 akan berada di bawah ni lah. Di bawah ni. Maknanya boleh ikut kita punya link nak ke mana. Ni 80 orang calon. Sekarang ni 170 lebih calon. Akan ada kat sini CIDB processing waiting official letter ni tak keluar lagi untuk buat penilaian. Follow up link kita bagi tahu kat mana nak follow up dan nak contact siapa di CIDB untuk follow up kita punya penilaian. So menjawab soalan tuan tadi, passing rate untuk kandidat, saya boleh kata secara keseluruhan average. Kalau kita datang daripada background yang betul, background yang betul maknanya dia memang buat semua kerja yang kita ada dalam silibus, passing rate dia lebih daripada 70 hingga 80%. 70 hingga 80%. Dan kita ada kandidat yang datang daripada background yang tak holistik. Tak holistik ni saya bagi contoh. Contohnya dia specialize bahagian geotech. Contoh, specialize geotech mungkin dia buat soil investment ataupun soil treatment. Dan construction project management ni dia cover daripada soil sampailah ke technical finance, juga dispute resolution, benda-benda yang berkaitan dengan pengurusan tertinggi. Jadi dia akan ada sedikit kekurangan dari sudut knowledge itulah, tapi sebab tu kita buka kelas supaya dia boleh ambil that knowledge. Okey, fishbone tadi okey betul. Tidak kisah bila-bila masuk boleh masuk. Yang latihan tu kalau study slide dah boleh buat tak pas. Macam mana boleh duduk lagi atau okey. Kalau tadi dalam ni tadi untuk soalan kepada soalan mana tadi? Yang latihan tu saya baca. Kalau study slide sudah boleh buat, kalau tak pas macam mana? Okey, study slide actually membantulah, tapi dalam tu juga ada video rakaman tu boleh ambil masa untuk menonton dan boleh tonton melalui phone, tablet, komputer, lebih puas lah sebab komputer kita boleh akses kepada punya nota sekali lah. Kalau repeat course macam mana? Repeat course kalau cakap tak pas lah, kalau tak pas dia akan bagi result by module, so kita tahu modul mana yang tak pas ataupun belum competent, so that module kita cuma ambil modul berkenaan sahaja. Modul berkenaan sahaja, tak boleh ambil semua kelas. Perlu relate bersama pengalaman soalan ada KB. Okey, ni Salih jawab. Okey. Exam CIDB answer English or Malay, both answers accepted. Tak ada masalah. Open book? No open book. No open book. Mesti ada Yura. Sekali lagi? Tuan. Ya, Jika itu ada modul yang tak pas, mau retest receipt retest lagi Okay. ada additional Yura. Okey, ya. Betul. Untuk ini ikut surat tadi. Saya share sekejap. Surat tadi yang ni kan. Sorry. Yang ni Okey. Bila kat sini. Laporan akan disusun oleh CIDB Malaysia penentukan peserta layak mengikuti penilaian beserta perlu membuat bayaran yuran penilaian sebanyak RM200. Okey, kat sini. Sebelum tahun 2023, kita buat penilaian di dalam latihan, kemudian kita bagi markah penilaian tu pada CIDB. Maknanya kita boleh buat penilaian berulang kali menggunakan yuran yang sama. Yang ni kita dah buat pada tahun 2020, 2021, 2022. Mulai tahun 2023, CIDB ubah ni menyebabkan kalau kita pergi 16 modul, bayar 200. Katalah kita belum pas satu modul. So untuk ambil repeat that particular module, you have to pay another 200 to CIDB, not to us, to CIDB. Jadi kita tak akan ambil apa-apa bayaran selepas bayaran ini sahaja. Tetapi untuk repeat modul, walaupun yes, receipt, consider receipt. Yes, consider receipt or retest. Yeah, correct. But you need to pay another 200 to CIDB directly, not to us. Not to us. Okay, hopefully answer your question. Tidak open book. Yeah. Okay, but that's why we really encourage for all of you to make sure your submission on KA and PA also need to be done during the courses, because that's actually your tutorial, just to familiarize yourself by having the correct question and answer in the CIDB assessment that you will be
headed towards later lah. So our internal assessment is sufficient enough for you to take care of that kind of preparations, because previously we name it as a preparation course as well. So just to prepare yourself to assess to get the correct assessment from the CIDB directly lah. Okay. Sorry, Ini- nak tanya Ya, yang tadi kamu cakap yang internal test tu kan. So kalau sudah fail boleh receipt atau perlu bayar 200 kat CIDB. okay. Yeah. Let me clarify here. First of all, you have about 20 days in this duration, starting from tomorrow until 27th of November 2023. In that duration, during that duration, for that 20 days, you are going to have this KA and PA as our internal assessment. Internal assessment means it will be guided and also corrected by our trainers, and it's actually in the package. So you don't have to pay any additional fee for that. But later on, when you go for the actual assessment from CIDB, that yuran penilaian 200 ringgit will be borne by MJA under the package. Then you go for assessment for CIDB directly. But if it's all passed, it's okay. But you got 1 or 2 modules need to be receipt, you need to pay 200 ringgit to CIDB to receipt for the paper some other time, not the same time, some other time. So some other time means I cannot guarantee when lah. Because it will reflect to the CIDB plan for the assessment need to be carried out by CIDB themselves. Yeah. So there is no more charge for you in order to get your second assessment or second receipt. There's no more charge there.